ورسوله أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillah muslimah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan untuk selamanya kita sentiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini suka saya berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah hadis qudsi yang bertajuk zikrullah, iaitulah ingat kepada Allah Ta'ala. Zikrullah, berzikir kepada Allah, ingat ya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bunyi hadisnya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat Nabi. Qala Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang kecil, walaupun kecil dari segi umurnya, tetapi di kalangan dia sahabat yang hebat. Cuma umur sahaja, mudanya, remajanya. Diceritakan bahawa bila Nabi SAW wafat, umur Ibnu Abbas belasan tahun, 13, 14, 15 tahun. Maknanya remaja muda, tetapi ilmunya hebat. Banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kehebatannya diberi jolokan sebagai turjumanul Quran. Ya, turjumanul Quran, yang boleh faham isi kandungan kitab Allah Ta'ala. Dan di antaranya kehebatan Ibnu Abbas, di antaranya sebabnya dengan izin Allah, kerana berkat doa Nabi. Ia berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil itu Nabi mendukung, dia dukung Ibnu Abbas ketika dia baru diputerakan. Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Dan inilah juga doa yang perlu kita baca pada setiap bayi newborn. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat majlis, tahnik, majlis tahnik, belah mulutnya, diberi manisannya, kismis ataupun kurma, dengan cara-caranya yang Nabi tunjukkan sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah berdoa untuk si bayi tersebut. Doa Nabi dalam majlis tahnik, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah padanya faham di dalam agama, faham dan kekuatan untuk beramal. Bukan faham saja, bukan reti saja, bukan tahu saja, tetapi tahu, reti, faham dan beramal di dalam urusan agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya segala benda-benda yang berkaitan dengan makna-makna kalam Allah, sabdaan Nabi, dan juga benda-benda yang berkaitan dengan agama, rahsia-rahsianya, bertafsirannya, huraian-huraiannya. Dengan berkat doa Nabi SAW ini, beginilah membesarnya Ibnu Abbas
sehingga menjadi di antara para sahabat yang umurnya masih kecil, 15, 14 tahun, 13 tahun. Tetapi pandangannya di antaranya diambil oleh sahabat-sahabat yang lebih besar. Ibnu Umar pernah tanya dia, Abu Bakar pernah tanya Ibnu Abbas, walaupun dia hanya belasan tahun. Keberkatan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, iaitulah hadis kursi. Begini cara kita nak kenal hadis kursi. Nabi sabda, kemudian Nabi pun dia tambah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun baca, qala Allah taala, Allah taala berfirman. Bukan ayat Quran, itulah hadis kursi. Qala Allah taala, ya bna Adam, wahai anak Adam, idza zakartani khaliyan zakartuka khaliya. Bila kamu berzikir kepadaku dengan cara bersendirian, bersunyi-sunyi, tak ada siapa tahu, aku akan berzikir kepadamu dengan bersendirian, dengan bersendirian. Wa idza zakartani fi mala'in, jika engkau berzikir kepadaku bersama dengan khalayak ramai, maknanya berjamaah, ramai-ramai, berjamaah. Jika kamu mengingati aku berzikir cara ramai-ramai, kumpulan, halaqah, berjamaah, zakartuka fi mala'in khairin minal ladzina tadhkuruni fihim, aku juga akan berzikir, ingat kepadamu, sebut namamu di khalayak juga. Di khalayak juga, iaitulah khalayak yang lebih baik berbanding khalayak kamu yang kamu pernah menyebut namaku di hadapan mereka. Ya, dengan arti, ya, tuan-tuan dan puan, khalayak yang dimaksudkan ini ialah Allah akan menyebut ya mereka yang suka dia berzikir kepada Allah secara berjamaah ini. Allah menyebutnya di khalayak yang lebih baik, iaitulah di hadapan para malaikat. Disebut nama seorang-seorang, si fulan dia memuji aku, memuja aku, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Allah sebut nama seorang-seorang, menunjukkan bangganya Allah dengan hamba-Nya, makhluknya, manusia ni yang berzikir kepada. Dan Allah pun suruh, ya, fadhkuruni azkurkum, kamu ingat kepadaku, sebut namaku, aku akan ingat kepadamu, aku akan menyebut namamu. Washkuruli wala takfurun, dan kamu bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kufur. Tengok arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di permulaan ya hadis kursi tadi, Allah panggil kita semua ini sebagai ya bna Adam, wahai anak Adam. Dengan arti kita ni semuanya berasal dari Nabi Allah Adam, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Maknanya kita ni kalau sedar begitu, kita ni semua keturunan daripada Nabi, anak cucu cicit Nabi semua ni. Bila dah sedar begitu, tidak layak manusia yang berasal dari keturunan bagus yang dicipta oleh Allah, dengan iradatnya, dengan qudratnya, dengan ilmunya, kehendak Allah Subhanahu wa taala,
Lalu manusia ini derhaka kepada Allah, derhaka kepada Tuhan dia yang cipta dia, yang buat dia. Tak patut keturunan Nabi kita ni semuanya berasal dari anak Adam, daripada Nabi Allah Adam, cucu cicitnya. Bila begitu kita faham di dalam akidah kita, manusia yang pertama adalah Nabi Allah Adam. Daripada keturunan Adam inilah lahirnya manusia berbagai-bagainya. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dicipta dia daripada lelaki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak, supaya kamu saling berinteraksi di antara satu sama lain, mengenali, berukhuwah, bukan berperang, bukan berkonspirasi, bukan jatuh menjatuh, masing-masing nak naik atas pijak kepala kawan dia, bukan, tapi untuk bekerja sama, bantu membantu. Dan yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Itu tujuan. Semua berasal daripada keturunan Nabi Adam. Jadi dari segi akidahnya, kalau seseorang manusia dia mengaku sebagai Muslim, dia beriman kepada Allah, kepada Rasul dan kepada rukun-rukun yang lainnya, tiba-tiba di dalam dia belajar sebagai dia saintis umpamanya, dia beriman kepada pandangan yang lain, asal kepada kejadian, asal kepada makhluk, bukan berasal dari Nabi Adam. Beriman kepada teori yang lain, beriman kepada Darwinism apa semua tu. Dia kata, saya sebagai seorang Muslim, saya percaya kita ni berasal dari Adam, tapi saya sebagai seorang saintis tak boleh, kita kena terima teori Darwin. Maknanya sudah berkumpul di dalam pegangan dia dua benda ni tidak akan berkumpul, dua benda. Tapi pada masa tu dah berkumpul dah. Apa yang berkumpulnya? Satu, dia sangka dia ni masih lagi Muslim. Yang kedua, berkumpulnya kekufuran. Dia sangka ada dalam hati dia sebagai Muslim lagi. Sebagai saintis, dia seorang saintis, percaya kepada benda yang tak betul, yang sesat itu. Iman dan kufur. Bila berkumpul iman dan kufur pada diri seseorang, dia tidak akan jadi iman, dia akan jadi kufur. Walaupun dia solat, dia puasa, dia keluar zakat, dia berzikir banyak-banyak, bila berkumpul dalam hati dia, akidah dia, pegangan dia, ideologi dia bertentangan dengan agama, dia jadi kufur. Walaupun satu je, sikit je, dia menang kufur. Sama juga, nak mudah faham, kita di dalam solat, semua rukun dah betul dah, cuma satu saja kecil je, kita tak nak baca Al-Fatihah, satu rukun lain semua kita buat, cuma tinggal satu je. Walaupun satu daripada 4 rakaat, 1 rakaat je tak nak baca Al-Fatihah, seluruh solat dia adalah batal. Bila berkumpul kekufuran dan keimanan, kita minta jawab bila berkumpul kekufuran dan keimanan, dia akan jadi kufur, walaupun dia pakai hujah mana pun, selogik mana, dan ramai puak-puak dia, ramai kawan-kawan dia yang sama satu kepala dengan dia. Kalau bertentangan dengan apa yang Allah firman, apa yang Nabi sabda, maknanya kafir dia. Tengok, kena cermat. Walaupun pelajar sains tinggi mana,
pergi ke bulan mana pergi, tetapi sesuatu benda bila bercanggah dengan apa yang Allah firman, apa yang Nabi sabda, kita sebagai seorang Muslim, kita kena tolak. Tak payah nak cari jalan untuk mempertemukan benda yang kafir, untuk modify benda yang kafir tadi supaya sesuai. Benda jelas haram, tak boleh. Haram, umpama contohnya, dah jelas benda tu haram, kita modify sikit supaya nampak Islamic dia, mana boleh. Benda jelas haram. Nampak. Dah jelas na'udzubillah perzinaan. Na'udzubillah. Kita modify sikit, letak nama lain supaya nampak murni, supaya nampak Islamic. Tak jadi. Pasal apa? Benda tersebut daripada awal sudah diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jelas dari segi pegangan kita. Kerana kehidupan kita semua ini tidak terhenti setakat yang ada depan mata kita, yang kita dengar sekarang, yang kita ucapkan sekarang, tetapi merentasi sampailah kita mati sekarang, ada kehidupan di alam barzakh. Di situ sedar, di situ baru nampak panjangnya kehidupan. Atas dunia paling panjang pun 80-90 tahun. Tak ada lagi rasanya kita hari ni di surau ni, di masjid ni, umur 80 tahun. Tak ada lagi. Saya rasa paling veteran pun 60, ada 60. Ada 60. Tu mungkin kira dah paling-paling dah tu. Haji Azizul pun nampak macam 40 lagi. Nampak? Dari segi manusianya, paling lama kita letak katalah 90 tahun. 90 tahun. Kehidupan atas dunia. Di akhirat ada, kita nak hitung seperti kehidupan atas dunia. Dalam kubur sekejap je, 10 tahun saja, 20 tahun. Tak ada nombor dah. Bila dah dalam alam kubur, alam barzakh, di mahsyar, tak ada nombor dah. Pasal apa tak ada nombor? Dia akan kekal untuk selama-lamanya. Sampai bila-bila dia nak ghostan, nak reverse, tak ada dah. Nampak? Jadi setiap apa yang kita pegang di dalam hati kita, mestilah benar dan mestilah tidak bercanggah dengan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita sentiasa ingat kepada Allah, kita kena faham, kita kena faham dua benda dalam bab zikir ini. Tajuk kita berkenaan dengan zikir. Zikrullah, ingat kepada Allah. Kita kena faham dua benda. Yang pertama, di dalam kita berzikir, kita kena melakukan sebutan, menyebut. Menyebut itu tidak ada lain anggota yang terlibat melainkan al-lisan, dengan mulut, at-talaffuz. Lalu Nabi SAW mengajar kepada kita berbagai-bagai lafaz, berbagai-bagai kalimat untuk kita ingat kepada Allah, untuk kita at-talaffuz dengan kalimat-kalimat ini. Ada yang dipanggil tasbih, subhanallah. Ada yang dipanggil tahmid, alhamdulillah. Ada yang dipanggil takbir, Allahu akbar. Ada yang dipanggil hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang dipanggil tahlil, la ilaha illallah. Dan banyak lagi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita bentuk-bentuk zikir itu, doanya, istighfarnya, salawatnya, bila bersabit dengan sebut, kita kena jaga sebutannya biarlah betul. Kena jaga. Bukan makna sebut je lah asalkan bunyi subhanallah.
dah lama dia sebut subhanallah, tak ada bunyi lagi subhanallah, dah lari dah. Bunyi pun bercampur dah. Tengok. Mesti kena jaga daripada awal dia berzikir la ilaha illallah sampai yang ke berapa tu dia zikir tu. Sampai 10,000, sampai 1,000, sampai 100, sebutan dia tetap sama, la ilaha illallah. Kalau sebutan itu tidak penting, Nabi tak ajar kepada kita. Nabi suruh diam saja, meditasi, diam sahaja, hanya fikir, oh aku ni makhluk Allah, tak payah sebut. Tapi Nabi ajar kena sebut. Bila sebut begitu, Nabi tidak ajar satu sahaja. Kalau cukup dengan satu sahaja, ya, Nabi hanya suruh kamu sebut subhanallah sahaja. Daripada awal sampai akhir tidak ada la ilaha illallah, tidak ada alhamdulillah, tidak ada Allahu akbar, tidak ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada yang lainnya. Cukup satu je, subhanallah. Dah memadai. Masuk masjid pun subhanallah, keluar masjid subhanallah, masuk tandas, keluar tandas, makan, minum, masuk rumah, masuk pejabat, pergi mana, memandu kenderaan, lepas solat, subhanallah. Tapi adakah itu yang berlaku? Tak ada. Setiap benda itu Nabi ajar. Masuk tandas, ini zikirnya. Bacanya kena betul. Bila keluar pula dari tandas, ini zikir yang Nabi ajar. Masuk masjid, masuk rumah, pakai pakaian, tanggal pakaian, tengok cermin, nak makan, nak minum, lepas makan, lepas minum, zikir-zikir lepas solat, semua tu Nabi ajar. Bila Nabi ajar dengan sebutan begitu, jadi kita kena ikut Nabi yang menyebutnya. Biarlah betul. Biarlah betul dari segi sebutan bahasa Arabnya. Bila Allahu Akbar, biar bunyi Allahu Akbar. Tak boleh mula-mula Allahu Akbar, dah sampai 100 kali, tak bunyi, dah bunyi bar saja. Tak boleh. Tengok zikir. Az-zikru bil lisan. Bila kita banyak sebut nama Allah, ingat kepada Allah dalam setiap keadaan kita. Kemana kita pergi tu, apa yang kita buat, di mana kita berada, kita nak buat apa, dan lepas daripada buat apa, Allah hendak supaya kita ni sentiasa ingat kepada dia. Baru kita rasa kita ni lemah, tak ada takaburnya, tak ada rasa hebatnya. Dengan banyak ingat Allah, kita akan rasa kerdil kita. Ada Allah Tuhan yang mencipta kita, dan kehidupannya bukan setakat ini saja. Dia akan tengok tu. Dia akan tengok tu. Biar kita ingat Allah sampai kepada darjat anta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Darjat itu barulah fadhkuruni adhkurkum. Sampai kepada darjat itu. Kalau ingat Allah belum sampai kepada darjat tu, usaha lagi, ikhlas lagi, terus berzikir supaya sampai kepada darjat. Lepas Jibril tanya Nabi, mal iman, mal Islam, Jibril tanya, last kali dia tanya, mal ihsan, itu darjat tinggi itu, minal muhsinin, daripada golongan yang baik-baik. Kebetulan surah kita pun nama Al-Muhsinin. Mudah-mudahan kita semua ni Al-Muhsinun. Amin. Mudah-mudahan Al-Muhsinun. Darjah Al-Muhsinun ni ialah mereka yang imannya dah sempurna dah. Islam, pengamalan dia dah top dah. Islam dia, iman dia dah, graf dia tinggi, tak boleh pergi dah ke muncak dah. Rapat siling dah iman Islam dia. Baru dia mencapai darjat ihsan, sampai peringkat tu yang kita sebut tadi, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara, sampai peringkat tu. Inilah dia zikir yang bawa kita kepada tahap itu. Semua keadaan kita sebut Allah. Benda yang kita fikir tak bagus,
tak bagus yang menimpa kita, musibah umpamanya. Tak ada siapa-siapa suka umpamanya dia terlibat dengan kemalangan. Tak ada siapa suka. Dia kena sakit, tak ada siapa suka kena sakit. Tetapi tanda dia ni kecil di hadapan Allah. Ini merupakan ujian. Mulut dia tidak pernah kering daripada memuji Allah walaupun kena musibah. Apatah lagi kalau dia diberi nikmat, lagilah dia puji dan puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tu, Allah hendak kita dalam semua keadaan, musibah, nikmat, apa saja, kita berada kat mana, kita sihat, kita sakit, kita duduk dalam ruang mana, di masa mana, nak buat kerja apa, lepas daripada melakukan apa, Allah nak dengar kita ni sentiasa puji dia. Tengok hamba-Ku. Beruntung orang yang beriman. Beruntung mereka yang beriman, yang sampai kepada tahap sentiasa ingat kepada Allah. Itu az-zikru bil lisan. Dan zikir dengan lisan, tuan-tuan dan puan, tidak terhenti setakat itu sahaja. Dia kena ada juga unsur-unsur dalaman. Sebut sahaja dalam keadaan hatinya lalai, kita tidak akan sampai ke mana juga. Tak akan sampai ke mana juga. Mesti disertai dengan hati. Lidah mengalunkan la ilaha illallah. Hati kita ingat bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kena ingat. Az-zikru bil qalbi. Zikir dengan hati. Lidah subhanallah. Hati dia tanam dalam hati dia, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci nama-nama dia, sifat-sifat dia, af'al-af'al dia, daripada menyerupai nama-nama, sifat-sifat, af'al-af'al seluruh makhluk ciptaan dia. Tengok akidah. Kita belajar bab akidah, kita faham benda tu. Kita faham bila Maha suci Allah, di sana sudah ada dah ma'rifatullah. Dah ada dah yang kita belajar, tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhidul asma was sifat. Sifat 20 pun dah ada dah. Nafsiyah, ma'nawiyah, ma'ani, salbiyah, semua ada tu. Apabila kita melafazkan zikir. Bila manusia lidahnya sebut, hati dia duduk kat situ, duduk di ma'rifatullah, duduk di sifat 20, duduk di tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhidul asma was sifat, barulah nama ya golongan yang betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia di masjid saja, di surau saja pegang tasbih subhanallah subhanallah, keluar masjid surau tak ada ke mana pergi subhanallah, ke mana pergi alhamdulillah. Tengok dari segi akhlaknya, pelakuannya, tak ada beza dengan golongan yang tak datang masjid, tak datang surau. Maknanya belum sampai lagi tahap az-zikru bil lisan dan az-zikru bil qalbi. Tengok zikir tu. Bila dah ada dua ni, dia serentak. Ya, serentak ataupun seiring di antara lidah dan hati. Bila serentak itu, inilah ya, dia sudah menepati yang disebut fazkuruni azkurkum. Serentak itu. Kemudian dia tambah pula dengan anggota dia. Apa maksud anggota? Dari segi amalan dia sesuai dengan apa yang dia sebut subhanallah. Berzikir subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, berzikir tidak ada Tuhan yang berhak